Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya tuan-tuan ibu ayah sekalian, kita tak tahu usia kita sampai di mana, dan kita tak tahu sampai bila kita akan menikmati nikmat di dunia ini. Dan kita kena yakin satu masa nanti semuanya akan terputus. Kita akan tinggalkan kemewahan, akan tinggalkan kebahagiaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pada malam ini saya berkongsi dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian dalam pembuka bicara, nak mengajak kepada semua untuk berkongsi tentang 3 ayat Al-Quranul Karim yang pangkalnya sama, tetapi Allah sambungkan di penghujungnya dengan 3 perkara yang berbeza. Yang pertama, Allah sebut dalam surah Al-Ankabut pada muka surat 403. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang berkesempatan boleh buka Al-Quran, juga tuan-tuan yang berada di rumah, kita lihat pada ayat ke-57. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah berfirman, kullu, setiap, nafsin, jiwa, dha'iqah, merasai ataupun menghadapi al-maut, yakni kematian. Allah menyatakan dalam ayat ini, tuan-tuan, pertengahan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, yang Allah ulang dalam Al-Quran sebanyak 3 kali dalam 3 surah yang berbeza. Allah menyatakan nafsin. Siapa nafsin? Manusia, jiwa. Kita lihat dalam surah Asy-Syams ayat ke-9. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, kata Allah, aku sempurnakan kejadiannya. Kejadian siapa? Manusia. Nafsin, bila mana kita baca dalam Al-Quran, ada satu elemen yang Allah gabungkan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dihimpunkan dalamnya perkara keburukan nafsin, nafsu, dan juga wa taqwaha, perkara kebajikan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsin merujuk kepada manusia. Kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah memanggil kita manusia ini sekurang-kurangnya tak lari daripada 4 ataupun 5 kalimah. Yang pertama, Allah nak menyatakan manusia itu bagaimana. Allah sebut dalam surah Al-Hijr ayat ke-28, inni khaliqu basyara, kata Allah, sesungguhnya aku menjadikan, menciptakan basyar. Siapa basyar? Manusia. Istilah basyar menggambarkan bahawa manusia itu mempunyai nafsu. Sebab itu kita lihat bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam AS. Lepas Adam diciptakan, Allah sebut wa'allama Adam, kami berikan Adam dengan ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmu lah dapat tundukkan nafsu tadi. Dan bila lihat ayat ini, Allah menyatakan bahawa setiap manusia yang mempunyai jiwa itu, yang merasai nikmat kat dunia ini dan kehidupan dan sebagainya, dha'iqah, pasti akan merasai kematian. Allah nyatakan dalam ayat ini, sambungannya, thumma ilaina turja'un, kemudian kamu akan datang semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini, tuan-tuan ibu ayah sekalian, lepas kita mati akan balik semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedepan dunia ini sementara waktu sahaja. Jadi kita perlu rancang kehidupan kita sungguh-sungguh untuk buat perkara kebajikan. Sebab itu jangan pernah pelekehkan kebajikan yang kita buat. Jangan pernah petikaikan kebajikan yang orang buat.
Baginda Nabi SAW menyatakan dalam sabdaannya dalam hadis sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan memandang rendah, jangan pelekehkan kebajikan yang orang buat, sekalipun hanya melemparkan senyuman saja. Sebab itu tatkala ini kita lihat ramai orang buat kebajikan. Hatta ada orang nak bagi sekeping emas pun kita terima. Bukan emas jongkong tu, emas ni tutup muka kan. Nampak macam remeh, tapi dia ikhlas nak bantu kita. Kadang-kadang ada dekat masjid sediakan emas untuk mereka terlupa, ambil sama-sama sejadah dan sebagainya. Kita cakap, menyusahkan. Tak, itu kebajikan. Sebab kita mati nanti akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Ankabut. Ayat yang sama Allah nyatakan pada surah ke-21, Suratul Anbiya, pada muka surat 324. Allah menyatakan pada ayat ke-35 sebelah kiri bawah sekali, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa itu, kata Allah, pasti akan merasai kematian. Dan Allah datangkan bagaimana keadaannya sebelum dia mati. Allah sebut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji mereka. Uji mereka siapa? Manusia, kata Allah. Yang pertama dengan bisyarri, yakni kesusahan, kepayahan. Jadi tuan-tuan, kalau katalah kita bercita-cita lahir dekat dunia nak bersedang lenang semata-mata, salah tanggapan kita. Kalau letakkan dalam Al-Quran, Allah akan uji kita. Wa nabluukum bisyarri, dengan kepayahan, dengan kesusahan, dengan kerumitan. Wal khairi, dan Allah uji kita juga dengan kesenangan, dengan kemewahan, dengan kebahagiaan. Al-fitnah sebagai ujian kehidupan manusia. Jadi menjadi sunatullah. Selagi kita bernyawa atas muka Allah ini, kita akan diuji. Cuma Allah sebut dalam surah yang lain, dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya, ataupun Allah akan menguji hambanya mengikut kemampuan hambanya masing-masing. Mungkin tak kali ini ibu ayah sekalian, dalam suasana yang kita berlaku sekarang, keadaan kita sekarang ini ujian yang sama untuk dihadapi oleh semua. Hanya mereka yang imannya teguh, pergantungannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melalui jalan ujian tersebut dengan sabar dan redha. Apa jua rintangan yang datang, apa jua arahan yang datang, dia akur. Sebab semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang bercanggah dengan prinsip hidup kita. Kadang-kadang kita tak bersetuju, tapi kita kena yakin semua atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Al-fitnah, ujian kehidupan untuk manusia tersebut. Sebab wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah, kata Allah, kamu akan dikembalikan. Allah ingatkan balik kepada kita. Kita kena hadapi sungguh-sungguh. Sebab itu tuan-tuan ibu ayah sekalian, ada satu kisah yang berlaku pada seorang profesional ataupun doktor. Cerita doktor main doktor pun pakar doktor perubatan. Kisah ini berlaku dalam satu kenderaan, satu negara, di mana ada syekh yang berkongsi tentang cerita ini. Ketika solat Jumaat selesai, syekh ini membaca khutbah di mimbar. Selesai solat Jumaat dan dia nak beredar daripada masjid, dia nampak ada seorang pemuda di hujung masjid sedang menangis teresak-esak.
Kadang-kadang tuan-tuan kita lihat hari Jumaat, memang setiap minggu kita lalui, dan sekarang Alhamdulillah, tapi orang yang benar-benar merasai jiwanya tersentuh, walaupun dia dengar muqaddimah khutbah tu sama, ataupun kadang-kadang isinya lebih kurang sama, tetapi ada tatkala yang Allah jentik hati dia. Contoh pada malam ni jugalah tuan-tuan, saya berkuliah, saya menyampaikan perkongsian. Depan saya mungkin lebih 30 orang, 50 orang. Setiap perasaan tak sama penerimaan. Ada orang sedar sungguh-sungguh, ada orang biasa aja. Dia juga ada khutbah Jumaat, kalau kata 1000 orang yang dengar, ada 1001 rasa yang didengar oleh jemaah hasil perkongsian daripada khatib yang baca khutbah, penyampaiannya. Berlaku pada pemuda ini, dia menangis terasa-asa. Lalu tergerak hati imam ni untuk mendekati pemuda tadi. Dia kata, wahai anak muda, apa yang berlaku kepada kamu? Dia bahkan kamu menangis terasa-asa. Dia kata, Syekh, aku terkesan dengan khutbah engkau tadi. Kenapa? Syekh tadi bercerita, berkisah tentang jasa ataupun pengorbanan baginda Nabi SAW menyebarkan Islam. Dan khutbahnya dinyatakan bagaimana saat ketika 12 tahun Nabi berada di Mekah, dihimpit dengan kepayahan, kehinaan oleh musyrikin Mekah. Setahun sebelum berhijrah, Nabi kehilangan isteri yang tercinta sebagai tulang belakang Nabi untuk berdakwah. Nabi kehilangan bapa saudaranya yang sering sebagai defender dalam dakwah baginda. Tetapi Nabi tidak lemah. Nabi tak terkesan pun meneruskan dakwahnya sampai berhijrah kepada Madinatul Munawwarah. Itu isi khutbah tadi. Lalu dia pun pelik, kenapa pemuda itu menangis? Apa dia kata? Wahai Syekh, sebenarnya aku pernah hilang iman. Tuan-tuan, ayat dia, Syekh, aku pernah hilang iman. Dan setahun yang lalu aku tak pernah pun solat kepada Allah. Dan hari ini merupakan solat Jumaat aku yang pertama selepas setahun. Syekh itu terkejut. Wahai anak muda, kalau tak keberatan, kongsikan kepada aku apa yang berlaku sebenarnya. Syekh, aku sebenarnya doktor pakar. Dan setahun yang lalu aku telah kehilangan isteri aku. Ceritanya begini, Syekh dia cerita. Dalam kesibukan aku bekerja, aku kadang-kadang on call di hospital, lambat balik. Dan bila aku balik, kebiasaannya isteri anak dah tidur dah, dia kata, sebab terlalu sibuk bekerja. Dan bila balik pun aku sambung balik kerja aku. Sebab doktor pakar ni kadang-kadang banyak kerja je, buat research dan sebagainya. Begitu pada pemuda ni tadi. Dia balik rumah, dia buka laptop dan sebagainya, mandi, buat laptop, sambung kerja. Sampailah satu hari tu dia balik seperti biasa dan buat kerja seperti biasa. Tetapi tengah-tengah dia buka laptop, dia dengar anak dia menangis. Jadi ada 2 orang anak. Anak yang pertama kecil tu menangis, dia kata, oh tak apalah, nanti mungkin si dia kejut bangun kot. Tak, dia dengar anak yang kedua pula menangis. Lala dia dengar macam lama menangis tak berhenti, dia pun tutup laptop, dia buka pintu bilik nak tengok anak dia. Dia tengok anak kecil dia berada sebelah kiri isteri dia, yang besar sikit berada sebelah kanan isteri dia. Menangis terasa-asa. Dia tengok isteri dia terbaring kaku, tak sedar langsung. Dan dia doktor, dan dia pun cek, dia kata isteri dia dah meninggal sejam yang lalu. Mungkin dia sampai rumah dah meninggal, tapi belum sampai. Sebab dia doktor, dia cek, agak-agak dah meninggal sejam yang lalu. Dan dia pun terduduk. Dia kata, Allahu Akbar. Dia kata, Allah ambil nikmat aku. Sebelum ni hidup bahagia, walaupun nak balik rumah, isteri tidur dan sebagainya, tapi isterinya ada. Tapi kali ini adalah uji dia, isteri dia meninggal dalam keadaan tidur. Dan sejam yang lalu, dia pun tak kontak isteri dia. Dan menyebabkan ketika itu dia terduduk dan dia sempat hantar mesej kepada mak dan adik dia. Mak dan adik dia datang, tengok dia termenung, mak dan adik dia uruskan jenazah isteri dia. Dan perkara berlalu.
Selang beberapa hari, memang doktor tadi terduduk di hujung katil, orang kata, menangis di bucu katil, orang kata, mengenangkan isterinya yang disayangi. Dan kita lah tuan-tuan, abang-abang kan, kita hidup bersama dengan isteri mungkin 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba meninggal. Rasa sedih, kebahagiaan yang kita bina. Dan kita merasakan bahawa itulah kebahagiaan hak milik kita. Tetapi Allah uji ketika itu. Menyebabkan ketika itu dia termenung panjang, dia tak pergi kerja, dia menung. Tapi adik dia ingat, abang solat. Dia tak menung, dia tak solat, dia diam saja. Sampailah adik dia tak tahan, lepas tahun datang rumah dia, dia tarik bawa pergi masjid. Itulah kali pertama. Dan bila dia dengar khatib tadi cakap, baginda Nabi berdakwah kehilangan isteri yang tercinta. Tetapi Nabi tak patah semangat dekat situ. Baginda Nabi hilang bapa saudara dia, tak patah semangat. Nabi terus berdakwah. Sebab Nabi yakin Allah bersama orang yang sabar. Kalaulah baginda Nabi terkesan dengan kematian manusia tersebut, tak sampai Islam kepada kita. Itu sebab pemuda tadi kata, wahai Syekh, aku hilang iman sebelum ini. Aku lupa bahawa Allah yang mengaturkan kebahagiaan manusia. Kalau nak menyatakan anak, harta benda bukan hak milik kita, itu pinjaman semata-mata. Itu sebab tuan-tuan, Allah uji kita ketika ini. Dan keadaan Allah tarik nikmat kebahagiaan dalam kita sekarang ini, itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kena redha. Allahumma raddina biqadaika, ya Allah, kami redha atas takdirmu ya Allah. Wasabbir ala balaika, dan kami sabar ya Allah atas ujian dan dugaan ini ya Allah. Wa auzi'na syukra ni'matika, dan tambahkan, bimbinglah kami untuk terus syukur kepada nikmatmu ya Allah. Itu sebab tuan-tuan, Allah nak ingatkan dalam ayat ini, tuan-tuan, setiap orang akan merasai kematian. Allah dah tentukan dah kematian kita bila, bagaimana sebagainya. Dan ingat, sebelum kita dijemput, kita akan diuji dengan kepayahan dan juga kemewahan, kesenangan, kebajikan. Dan nyatakan lagi tuan-tuan, nak gambarkan kepada kita, dalam saat kita nak mati kematian ini, ada satu jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk menggembirakan kita umat Islam, hamba-hambanya yang bertakwa. Tuan-tuan, jom kita lihat. Allah rakamkan dalam surah Ali Imran pada muka surat 74 pada ayat ke-185. Lihat bagaimana Allah datangkan kebahagiaan, kegembiraan, jaminan kepada hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, kata Allah, pasti akan merasai kematian. Allah nyatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap amal kebajikan yang kau buat, kata Allah, setiap kebaikan yang kau lakukan di dunia ini, wa innama tuwaffaw, aku akan sempurnakan kebajikan tersebut. Aku akan sempurnakan kebahagiaan tersebut. Aku akan cukupkan kebajikan tersebut, kata Allah, dekat mana? Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Sebab itu, ibu ayah sekalian, kita sangat digalakkan untuk buat amal kebajikan. Buatlah berbanyak mana kebajikan pun, buatlah. Sama ada kepada anak-anak, pada isteri, pada sahabat-sahabat anda dan sebagainya. Buat kebajikan. Jangan fikir, oh tak apalah, dah cukup kot. Jangan. Buat sahaja. Kalau tak cukup, Allah akan cukupkan nanti ujurakum. Pahala ni nanti di mana? Di yaumil qiyamah. Bahkan kata Allah, faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa, kata Allah, zuhziha, yang dia dijauhkan, yang dia diselamatkan dari mana? 'Anil nar, daripada api neraka Allah. Wa udkhilal jannah, dan akan dimasukkan ke syurga Allah.
faqad faz. Itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kata kita kat dunia ni kita rasa hebat, kita dah boleh berjaya tuan-tuan, belum lagi. Allah kata kejayaan yang sebenar kata Allah apabila kita diselamatkan daripada neraka Allah dan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah juga saya berkongsi dengan tuan-tuan yang berlaku pada seorang wali Allah. Satu hari malaikat melintasi pintu neraka dan dia nampak, dia terpandang di pintu neraka tercatat satu nama dan malaikat ni kenal. Ini nama wali Allah. Kenapa boleh berada kat pintu neraka? Dia pun turun, diminta izin kepada Allah, ya Allah, aku nak turun ke bumi nak jumpa dengan wali ni. Allah izinkan. Dia turun. Dia kata, wahai wali Allah, aku kagum dengan amalan kau. Malamnya kau bermunajat kepada Allah, kau baca Quran, amalan kau hebat. Tetapi minta maaf wali Allah, aku nak sampaikan satu berita buruk untukmu. Apa dia, kata wali Allah? Tadi aku melintasi pintu neraka dan aku nampak nama kamu berada di depan pintu neraka. Aku nak tanya, apa menyebabkan nama kau berada di neraka? Sedangkan aku tahu kau wali Allah, amalan kau hebat. Apa jawapan wali Allah tadi? Wahai malaikat, syurga dan neraka bukan urusan aku, itu urusan Allah. Allah berhak untuk pilih mana hamba dia, untuk diletakkan di mana-mana yang Allah redha. Kalau Allah redha aku berada di neraka, biarkan, kata wali tadi. Mana boleh macam itu, kata malaikat. Bukankah kau siang malam beribadat kepada Allah, kau bangun malam buat amal kebajikan sebagainya, apa gunanya? Malaikat, kata wali Allah, tugas aku beribadat kepada Allah. Allah nyatakan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia ceramah dekat malaikat tu tadi. Allah menciptakan jin dan juga manusia. Dalam surah Az-Zariyat, dilihat dalam juzuk yang ke-27. Okey. Dalam surah ke-51 ayat 56. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadat kepada Allah. Jadi ibadat ini tugas aku. Aku buat apa kehendak Allah, aku buat. Allah tentukan aku dekat mana, itu kuasa Allah. Biarlah. Dia kata, ya Allah, ikhlasnya kau beribadat, wahai wali Allah. Itu tugas aku manusia. Kena beribadat kepada Allah, tak boleh pertikaikan. Kadang-kadang kita ni terlalu tenang sangat hidup kat dunia ni. Dan kadang-kadang kita duk buat kerja Allah pula dekat dunia ni kadang-kadang. Kita buat amal ibadat, duk kejar ganjaran. Kita nampak orang pula, kita pun hukum dia sekian, nilai dan sebagainya. Itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Apa yang bakal berlaku di hadapan nanti bukan kerja kita, itu kerja Allah. Kerja kita apa? Beribadat kepada Allah. Berkali-kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berulang kali kita baca dalam solat. Tapi kadang-kadang sifat manusia ini leka dan lalai. Kita tak menghayati pun. Bahkan kita kena yakin sungguh-sungguh hanya Engkau lah ya Allah tempat kami beribadat, tempat kami sembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Itu kerja kita. Dan keadaan mana sekalipun, teruskan beribadat kepada Allah. Ada rezeki ke masjid, sila. Ada peluang hadir majlis ilmu, hadirkan diri. Tak ada, buat amal di rumah, susun jadual dan sebagainya, buat. Itu kerja kita. Jangan pertikaikan. Sampai bila ni? Kenapa nak macam ini? Itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Dan bila mana malaikat tadi dah sembang dengan wali tadi, dia pun minta izin nak naik balik ke langit. Dia naik ke langit dan dia terkejut. Nama wali tadi dah berpindah dah. Daripada neraka masuk ke syurga Allah.
Dan dia dengan excited dia turun balik ke bumi. Wali, aku tengok nama kau dah bertukar dah. Dah masuk ke ahli syurga dah. Artinya Allah terima amal ibadat kau. Apa kata wali tadi? Demi Allah, syurga, neraka bukan kerja aku, tu kerja Allah. Diulangkan balik. Allah berhak nak letak aku dekat mana-mana tempat yang Allah redha. Itu kerja Allah. Tapi aku pelik, kata malaikat. Kenapa nama kau boleh berada kat neraka sebelum ni? Wali tadi pun, dia ceritalah sejarah hidup dia. Salah satu sebabnya dia kata, ketika aku berumur belasan tahun, aku pernah berpura-pura tidur apabila mak aku panggil. Tuan-tuan, dia berpura-pura sahaja, bukan tidur betul. Tapi dia pura-pura tidur ketika mak dia panggil. Ketika dia dengar mak dia panggil, tapi dia buat tidur. Itu menyebabkan Allah tak redha kepada dia. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita bermohon kepada Allah agar rezekikan sebegini, di mana Allah akan keluarkan, kalau katalah andai kata nama kita berada di list neraka, kita mohon kepada Allah sungguh-sungguh beramal ibadat dan sebagainya, dengan rahmat Allah keluarkan kita daripada neraka, masuk ke pintu list syurga Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan itu kejadian yang paling besar kata Allah. Sebab apa? Tengok hujungnya, Allah tutupkan ayat tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah kata Allah, kerana kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu, mata'ul ghurur. Jadi manusia ini ramai tertipu dengan kehidupan dunia. Bukan saja tuan-tuan, saya juga yang bercakap ni pakai tadi saya sendiri, kadang-kadang tertipu dengan urusan dunia. Bahkan tuan-tuan, dunia ini memanglah banyak kesenangan dijanjikan, tetapi sementara waktu sahaja. Ibarat kata tuan-tuan, kita berada dalam lift kan. Lift tu pula penuh. Kau sebelum ni lah, kau PKP ni dalam 4 orang aja kadang-kadang kan. Dulu sebelum ni, lift tu masuk sampai boleh masuk 10 orang, 12 orang, penuh padat. Ngam-ngam aja, kita berdiri tegak, tak boleh nak ke kanan, tak boleh nak ke kiri. Kalau ke kanan kadang terpijak kawan sebelah, ke kiri terpijak kaki orang sebelah, nak ke depan tak boleh, duduk diam aja. Tiba-tiba dalam lift tu tuan-tuan, ada pula yang melepaskan angin. Apa yang kita rasa? Semua kita rasa panas, bau, menyampah, semua duduk diam, tak mengaku kan, semua diam. Itulah ibarat dunia, dengan penuhnya kepanasan, kesempitan, dengan busuknya, dengan tak eloknya, itu dunia. Tapi apabila pintu lift dibuka, kita leganya. Ibarat kata tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita perlu menyingkap kehidupan dunia ini, nak pandang akhirat di depan sana. Kita kena tutup, kena buka pintu kesempitan dunia ini untuk pandang keluasan akhirat yang berada di hadapan sana. Itu sebab tuan-tuan ibu ayah sekalian, apabila kita sebagai hamba Allah redha atas apa ujian daripada Allah, pandangkan dia untuk kebajikan, untuk pandangkan untuk kepuasan kita, keluasan kita di negeri akhirat nanti. Ingat sungguh-sungguh, usia yang diberikan kepada kita sementara waktu sahaja. Kita tak tahu bila akan Allah ambil kita dan bagaimana keadaannya. Dalam ayat Al-Quran ini, Allah banyak datangkan motivasi kepada kita, inspirasi kepada kita, untuk faham sungguh-sungguh hakikat kehidupan sebenarnya adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak halang kita untuk mencari kemewahan, tetapi pada waktu yang sama kita kena pandang keluasan akhirat. Ibarat kata tuan-tuan, kita nak minta air, jangan minta gelas, tetapi minta air. Kalau kata kita minta gelas kosong, dapat gelas kosong sahaja. Tapi kalau kata kita minta air, kita dapat gelas dan juga air sekali. Itulah konsepnya tuan-tuan. Kita nakkan kehidupan yang kekal abadi, buat untuk akhirat. Apa juga kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala.
Baik ibu ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesimpulan daripada perkongsian pada malam ini sedang mengajak kepada semua muslimin dan muslimat, terutama dari yang bercakap ini, untuk sama-sama kita redha dan kita teruskan beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian pasti akan menyinggah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Cuma kita bermohon kepada Allah agar kita dipilih untuk ditempatkan dengan mereka yang terbaik, hamba yang beriman, bahkan kematian juga bukan kematian husnul khatimah. Apa jua yang berlaku, kita hadapi dengan tenang dan yakin semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kena ingat satu perkara, apa jua yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, itulah yang terbaik pada pandangan Allah untuk hamba-Nya, bukan pada pandangan kita. Kita rasa macam tak hebat, tak bagus, tak okey, tapi kita ingat kita perlu redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah sentiasa memberikan yang terbaik, malah yang sangat baik untuk sekalian hamba-Nya. Jadi syukurlah, alhamdulillah tuan-tuan, apa jua yang kita ada sekarang ini kita nikmati sebaik mungkin dan teruskan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini sikit sebanyak menyedarkan kita dan menginsafkan kita bahawa kita semua hamba Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, dan kejayaan yang sebenar adalah bila mana Allah jauhkan kita daripada neraka Allah dan masukkan kita ke tempat yang sangat diinginkan, iaitu syurga. Bahkan kita mengharapkan kita juga berada di sisi baginda Nabi SAW di syurga Firdaus nanti, insya-Allah. Allahumma amin.